Selamat sejahtera, saya Zarina binti Kamaldin, JEA 080159. Nama saya Surina Chu Kim Zoe. Nama matriks JEA 080145. Okay, nama saya Nurhayati binti Abdul Wahab, JEA 070122. Hari ini kami akan membentangkan tajuk tugasan kami iaitu artifak mengenai tepak sirih. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, tepak sirih bermaksud sejenis kotak kecil yang diperbuat daripada kayu, logam dan lain-lain untuk digunakan sebagai bekas sirih. Tepak sirih amat popular dalam kalangan masyarakat Melayu kerana berperanan penting dalam usaha mengeratkan silaturahim dan berperanan penting dalam upacara majlis beradat. Tepak sirih juga digunakan sebagai satu alat kesenian dan kebudayaan Melayu dan dianggap unik sehingga hari ini. Antara bahan-bahan yang perlu diisikan dalam bekas sirih atau tepak sirih ialah selain sirih pinang ialah gambir, kapur, pinang, cengkeh dan tembakau. Kelima-lima jenis bahan ini dimasukkan dalam bekas kecil dan menjadi pelengkap kepada daun sirih. Menurut firasat orang-orang tua dahulu, kelima-lima perkara ini menjadi lambang dan mengingatkan pasangan pengantin tentang rukun Islam 5 perkara. Sirih membawa maksud sifat rendah diri dan memuliakan orang lain, sedangkan diri merupakan pemberani. Pinang pula melambangkan keturunan orang-orang baik. Kapur pula melambangkan hati yang bersih dan suci, dan gambir pula membawa maksud kecekalan hati seseorang, dan tembakau pula melambangkan seseorang yang tabah dan sedia berkorban, dan yang terakhir adalah cengkeh melambangkan seseorang yang romantis dan hati yang cekal. Okey, seterusnya saya akan bincangkan komponen-komponen di dalam tepak sirih. Terdapat beberapa komponen di dalam tepak sirih iaitu kacip, celepah, ketol, gobek, bekas sirih, cembur dan bujang epok. Kacip merupakan sejenis alat yang diperbuat daripada logam keras yang ditempa. Kacip hiasan dibentuk dengan menggunakan tembaga atau perak. Celepah pula diperbuat daripada perak ataupun berukir. Biasanya jika pemiliknya adalah raja atau sultan, celepah tersebut akan disadur dengan emas serta permata. Antara bentuk-bentuk celepah ialah bulat pipih, segi 8, segi 10, cembung dan berbentuk kemas. Ketor pula merupakan tempat meludah. Bentuk ketor termasuklah bentuk labu sayung yang diperbuat daripada tembaga. Ketor berat dan tidak mudah tergolek supaya ianya diperbuat sebegitu supaya sisa sepa di dalamnya tidak mudah tumpah ke lantai. Gobek pula merupakan komponen yang diperbuat daripada logam berbentuk silinder dan berlubang di tengah daripada hujung hingga ke pangkal ibu gobek. Bekas sirih merupakan peralatan yang utama. Ia diperbuat daripada logam atau perak dan kadang-kala akan disalur dengan emas serta diukir dengan corak awan larat. Cembur pula digunakan untuk mengisi bahan-bahan sirih pinang seperti pinang, kapur, gambir, tembakau dan bunga cengkeh. Ianya berbentuk bulat dan tertutup, diperbuat daripada logam iaitu tembaga, perak dan saduran emas. Simbolisme dan fungsi kegunaan tepak sirih. Masyarakat dulu amat mempentingkan penggunaan tepak sirih dalam aktiviti seharian mereka. Tepak sirih berfungsi untuk merapatkan silaturahim antara satu sama lain dan banyak digunakan untuk tujuan tertentu dalam adat istiadat Melayu. Tepak sirih yang disusun indah akan dibawa oleh pihak lelaki ketika istiadat merisik, meminang, menjemput dan perkahwinan. Ketika merisik, pihak merisik akan membawa tepak sirih ke rumah pihak perempuan yang
yang ingin dirisik sebagai tanda pembuka kata dan menyampaikan maksud tujuan kedatangan. Tepak sirih ini dikenali sebagai sirih tanya yang akan dihantar oleh pihak lelaki ke rumah anak gadis yang dihajati. Sekiranya sirih tanya ini tidak dikembalikan, ini bermaksud anak gadis tersebut belum mempunyai dan sedia dan bersetuju dengan risikan. Sekiranya tepak sirih itu dikembalikan, bermaksud anak gadis tersebut belum bersedia menerima pinangan. Dalam majlis pertunangan, tepak sirih berperanan sebagai pelengkap adat yang akan mengiringi barang hantaran. Semasa barang hantaran dibawa, tepak sirih mestilah didahului dan mendahului barang-barang lain dan mesti dibawa oleh seorang ketua adat. Selain itu, semasa kedatangan rombongan lelaki turut disambut dengan tepak sirih oleh pihak perempuan. Semasa menyerahkan tepak sirih, pihak lelaki mestilah memberi perhatian kepada dua perkara. Yang pertama, kepala tepak sirih mestilah didahului, kerana sekiranya kepala tepak sirih tak didahului, itu melambangkan pihak pengantin lelaki membelakangkan ketua adat pihak pengantin perempuan. Yang kedua, mestilah diisi dengan lengkap. Sekiranya tidak diisi dengan lengkap, itu melambangkan bahawa satu penghinaan kerana membayangkan gadis yang dilamar itu tidak suci lagi. Tepak sirih sebagai alat mengundang ke majlis perkahwinan berkait rapat dengan nilai kehidupan orang-orang Melayu yang mementingkan rasa hormat, menghormati dan menjalin hubungan baik antara satu sama lain. Ketika ingin menjemput, ibu bapa pengantin lelaki atau perempuan akan membawa tepak sirih ke rumah orang yang ingin dijemput dan menyerahkan sirih pinang kepada tuan rumah dan menjemputnya untuk menghadiri kenduri perkahwinan tersebut. Ketika majlis perkahwinan, tepak sirih menandakan berakhirnya hidup pasangan tersebut di bawah naungan keluarga dan bermulalah satu era baru, iaitu sebagai suami isteri. Dalam kalangan masyarakat Melayu, tepak sirih bukan sahaja menjadi alat penyataan adat, tetapi juga sebagai alat penyata perasaan dan hati yang simbolik. Sekian, terima kasih. Seterusnya, simbol kesantunan dan keharmonian. Sekapur sirih iaitu sirih, pinang kapur dan gambir serta tembakau dicantumkan menjadi satu, membayangkan masyarakat Melayu yang sangat mementingkan nilai dan adat untuk membentuk hidup bersatu. Adat ini memaparkan bagaimana cara orang Melayu hormat menghormati, berbudi bahasa, bersatu padu, hidup beradat dan berperaturan wujud dalam masyarakat. Set tepak sirih yang lengkap mencerminkan keharmonian dan yang dikehendaki dalam kehidupan masyarakat. Set tepak sirih juga menjadi simbol keharmonian. Hal ini dibuktikan apabila tepak sirih disorongkan oleh tuan rumah kepada tetamunya membawa maksud tuan rumah yang rendah dirinya dan menghargai tetamu. Si penerima pula akan mengambil sekacip pinang yang membawa maksud tetamu faham dan maklum bahawa tuan rumah juga daripada keturunan orang-orang baik. Dan sekiranya bukan pinang yang diambil dahulu, tetapi tangkai daun sirih yang disentuh dahulu oleh tetamu, bermakna tuan rumah tidak perlu terlalu merendah diri. Okey, kesimpulannya, penggunaan tepak sirih dalam masyarakat kian dilupakan oleh masyarakat Melayu sekarang dan ianya semakin pupus. Masyarakat sekarang sudah tidak lagi mementingkan adat yang menjadi amalan yang dipertahankan oleh nenek moyang masyarakat Melayu sejak dahulu lagi. Sekian, terima kasih.